Selamat sejahtera semua. So bersama saya untuk pendidikan moral tingkatan 5 dan topik kita hari ini adalah unit 3 yang bertajuk kerohanian membentuk individu bermoral. Bermaksud bagaimana agama ini boleh memastikan diri kita bersikap baik. Diri kita berperibadi mulia. Okey? So kita pergi topik kita hari ini adalah di muka surat 30 sehingga muka surat 35. Apa yang akan anda pelajari untuk unit ini? Okey. So murid akan berjaya menyenaraikan ciri individu yang mempunyai nilai-nilai kerohanian. Yang kedua, awak semua boleh menjelaskan cara bagaimana meningkatkan nilai kerohanian. Kemudiannya, menghuraikan kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral. Seterusnya, mengekspresikan perasaan apabila menghayati nilai kerohanian. Dan yang terakhir, mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan seharian. Jadi kita pergi topik seterusnya adalah tentang persoalan topik. Soalannya, bagaimanakah aspek kerohanian membentuk individu bermoral? Macam mana agama ni, amalan agama ni boleh memastikan individu itu bersikap baik? Yang inilah kita akan lihat kejap lagi. So cadangan nilai adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan, nilai kasih sayang, nilai bertanggungjawab, nilai baik hati dan juga nilai hormat. Jadi kita pergi kepada konsep. Apakah yang dimaksudkan dengan kerohanian? Kerohanian ini merupakan asas kepada kehidupan individu. Asas tu apa? Maksudnya panduan lah. Paling main, paling utama dalam kehidupan individu. Jadi elemen kerohanian seperti kebenaran, kedamaian dan juga kasih sayang, dia menjadi asas dalam pembentukan individu yang bermoral. Masyarakat yang mempunyai pegangan agama ataupun kepercayaan meyakini bahawasanya nilai kerohanian ini dapat membantu dalam membentuk individu yang bermoral. Jadi untuk itu, mari kita lihat apakah ciri-ciri individu yang mempunyai ataupun mengamalkan nilai kerohanian. Jadi ciri pertama adalah saling menghormati, Kemudiannya mestilah berpegang teguh kepada ajaran agama dan juga kepercayaan. Bermakna mesti buatlah apa sahaja agama suruh. Kalau kata Islam, contohnya solat 5 waktu, dia buat 5 waktu. Kalau katakan agama lain, mesti menghadap Tuhan, buatlah. Itu bermakna orang itu mempunyai nilai kerohanian. Yang ketiga, berani menegakkan kebenaran. Tak takut. Dia tahu kalau orang tu salah, dia terus ke depan bagi tahu. Itu tanda dia berani. Kemudian sayangi diri. Jujur dan juga adil. Serta bersyukur kepada kehidupan. Inilah ciri-ciri individu yang mempunyai nilai-nilai kerohanian dalam diri masing-masing. Kita pergi bagaimana cara nak tingkatkan nilai kerohanian dalam diri kita. Bagaimana kita nak pastikan kita ini mengikut ajaran agama kita. Yang pertama, kita lihat adalah bergantung kepada perkembangan emosi dan juga sosial yang sihat. Dia berkait rapat dengan nilai-nilai kerohanian. Jadi, bagaimana caranya? Cara pertama adalah menjadikan ajaran agama ataupun kepercayaan sebagai panduan hidup. Bermakna apa saja tindakan yang awak nak buat, apa saja tingkah laku, attitude, mesti berdasarkan agama dahulu. Bagaimana caranya? Caranya senang je. Mempelajari dan amalkanlah tuntutan agama ataupun kepercayaan dalam kehidupan seharian. Belajar, ambil tahu. Bagaimana? Bila kita tahu, kita ambil tahu, kita belajar, slowly dianya akan menyebabkan diri kita ini tertakluk, terikut dengan perkara-perkara baik yang telah ditulis ataupun digariskan dalam ajaran agama masing-masing.
Cara kedua adalah menerima kepelbagaian bangsa. Kita kena faham negara kita negara multicultural, pelbagai budaya, pelbagai agama, ya. Jadi kita kena terima, kita kena bersedia menghadapi kepelbagaian tersebut. Untuk itu kita mestilah menjaga hubungan baik sesama manusia. Walaupun kita tahu contoh jiran sebelah kita ni bangsa lain. Contoh bangsa Melayu. Sebelah sini pula belah kiri awak bangsa Cina. Jadi awak tahu, faham bagaimana budaya mereka, faham amalan agama mereka. Maka ini juga mampu untuk meningkatkan nilai kerohanian dalam diri seseorang. Okey, cara ketiga adalah melindungi alam sekitar. Hubungan kita ini bukan saja melibatkan diri kita saja, tapi kita kena faham kita juga ada hubungan dengan alam sekitar, ya. So, caranya adalah dengan menjaga keseimbangan flora dan juga fauna. Flora ni apa? Flora ni tumbuh-tumbuhan, ya. Fauna ni adalah binatang. Jadi, dengan cara melindungi alam sekitar, ianya juga meningkatkanlah nilai-nilai universal ataupun nilai-nilai moral yang baik dalam diri kita. Okey. Kemudiannya, kita perlulah menjalani kehidupan yang benar dari aspek pemikiran, dari aspek perasaan dan juga perlakuan. Bermaksud apa sahaja tindakan kita walaupun dari segi aspek fikiran, perasaan, perlakuan mesti yang betul. Mesti ikut agama. Mesti ikut undang-undang yang betul. Barulah kita boleh mengamalkan nilai-nilai kerohanian dalam kehidupan kita. Ya. Kemudiannya cara seterusnya adalah mentaati ibu bapa. Bersikap baik dengan ibu bapa kita. Contoh ibu bapa minta tolong. Tolong saya belikan ayam dekat kedai bawah tu. Jadi cara yang baiknya awak tolonglah belikanlah walaupun masa tu awak penat ke ataupun masa tu awak tengah sibuk main game ke, sebab kita kena faham kita perlu mentaati ibu bapa kita. Okey, yang terakhir adalah menjauhkan diri daripada gejala negatif. Bagaimana caranya? Kita perlulah melakukan aktiviti berfaedah. Kita tahu budaya melepak tu bukan budaya yang positif, kan? Benda-benda yang negatif. Contoh vandalisme. Lagi apa? Mencuri. Jenayah, kes-kes jenayah lain. Maka itu adalah perkara-perkara yang negatif. Maka hindarkanlah diri awak. Jauhilah diri awak. Buatlah perkara-perkara yang baik. Supaya apa? Supaya perilaku kita pun akan menjadi baik. Okey. Kita pergi kepada kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral. Jadi nilai kerohanian ini sebenarnya amat penting dalam pembentukan individu yang bermoral. Dengan nilai kerohanian, maka individu dapat membezakanlah perkara yang baik dengan yang buruk dalam pemikiran, perasaan dan juga tindakan. Bermakna dengan adanya nilai kerohanian, ianya akan menyekat kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Contoh, awak tahu perkara mencuri itu salah. Sebab dalam agama kata tak boleh. Okey? Menindas orang lain pun tak boleh. Jadi, ianya boleh tak menyekat perilaku yang tak baik dalam diri awak? Boleh. Sebab itulah nilai-nilai kerohanian ini perlu diterapkan dalam diri masing-masing supaya kenapa fikiran kita pun tak fikir benda yang tak baik. Okey? Kita punya perasaan pun kita tak melahirkan perasaan yang buruk. Serta tindakan, tingkah laku kita, attitude kita ini, action kita ini juga menghasilkan tindakan yang baik. Jadi kita lihat kepentingannya. Okay. Kepentingan pertama adalah membentuk insan yang berperibadi mulia. Jadi bila kita membentuk insan yang bersikap mulia, maka hasilnya kita akan disayangi dan juga dihormati oleh orang lain. Ya. Kepentingan kedua adalah mengelakkan individu daripada melakukan perkara yang ditegah oleh agama, di mana hasilnya hidup akan lebih harmoni dan juga sejahtera. Yang ketiga, melahirkan individu yang bersikap rasional, di mana keputusan yang dibuat oleh seseorang itu adalah tepat dan betul. Dan yang terakhir,
menjadi suri teladan. Suri teladan ni contohlah role model kepada orang lain dan menyebabkan kita ni menjadi inspirasi kepada orang lain. Jadi, kita lihat yang terakhir. Apakah implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri individu? Okay. Kita lihat terus. Yang pertama, menjadikan individu itu bersikap materialistik. Kalau kita pentingkan dunia semata-mata, maka ianya akan melahirkan sikap yang pentingkan dirilah. Materialistik ni macam kira pentingkan kebendaan. Okay. Yang kedua, ianya boleh menjadikan individu itu bersikap individualistik, pentingkan diri. Yang ketiga, mengubah gaya hidup yang melampaui landasan agama dan juga kepercayaan. Contohnya, awak terlalu ikut sangat dengan barat kan, budaya barat. Maka sikap awak, tingkah laku awak juga ke arah barat. Jadi jauhlah daripada landasan agama. Kemudiannya, mewujudkan sikap angkuh dan juga sombong. Mengingkari norma masyarakat. Kita faham norma masyarakat tu ada norma setempat awak. Yang seterusnya, mengetepikan nasihat orang tua dan juga anggota keluarga. Mengabaikan sikap berkepribadian mulia. Dan yang terakhir, hidup juga tidak tenteram. Inilah kesan, implikasi ni kesan, ya, jika awak mengabaikan nilai kerohanian dalam diri. Kerana apa? Nilai kerohanian adalah asas dalam pembentukan individu yang bermoral. Okey, nak tentukan orang tu bermoral ke tak, kita lihat dulu nilai kerohanian ni. Adakah dia amalkan nilai kerohanian tersebut? Jadi, individu bermoral perlulah mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, hormat dan baik hati dalam kehidupan harian. Amalan nilai kerohanian juga melahirkan sikap kasih sayang, kemudiannya melahirkan sifat rasa bertanggungjawab dalam diri individu. So, oleh yang demikian, individu yang bermoral, individu yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai kerohanian ini akan sentiasa bersyukur, terima apa yang seadanya, okey. Kemudiannya akan melahirkan perasaan gembira dan juga bangga dalam kehidupan. Kerana kita faham nilai kerohanian adalah nilai-nilai yang membawa ke arah kebaikan. Jadi, pastikanlah diri kita ini sentiasa dilengkapi dengan ilmu-ilmu kerohanian mengikut ajaran agama masing-masing. Setakat itu saja daripada saya. Seperti biasa, sila lengkapkan latihan yang diberikan dan jangan lupa klik link kehadiran masing-masing. Okay, please stay safe, stay at home. Jumpa bila buka sekolah nanti. Bye, take care.